السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Apa khabar sedang penonton setia? Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Saya mengharapkan walau di mana jua anda semua berada, mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sihat walafiat, dirahmati dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kita pada pagi ini kembali bersua dalam Tanyalah Ustaz pagi edisi Jumaat 10 Februari 2023. Salam Jumaat penghulu segala hari, dan hari ini bersamaan 19 Rejab 1444 Hijri. Dan alhamdulillah, marilah sama-sama kita di pagi hari ini kita memperbanyakkan selawat dan salam ke atas junjungan mulia kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tuan-tuan dan puan-puan, masya-Allah tabarakallah, tajuk yang cukup menarik untuk sama-sama kita bincangkan, kita diskusikan pada pagi ini, iaitu Gen Z sahabat masjid. Gen Z sahabat masjid. Siapakah Gen Z itu dan apakah kepentingan mereka menjadi sahabat masjid? Sama-sama kita akan diskusikan, kita bicarakan sepanjang kurang lebih 2 jam kita bersiaran pada pagi ini, dan kita tampilkan sebagaimana biasa pagi Jumaat kita bawakan Al-Fadhil Ustaz Ya'qub Yusra. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dan sihat? Sihat seperti selalu Ustaz. Alhamdulillah, salam Jumaat hari ini Ustaz. Dan kita dalam keadaan semangat Jumaat, semangat bulan Rejab ini Ustaz, kita mengharapkan kepada para penonton, bagi anda yang ingin mengajukan soalan ataupun kemusykilan yang berkaitan topik kita pada pagi ini, sama-sama anda boleh hubungi kami menerusi talian bebas tol yang tertera di kaca TV anda, atau paling mudah terus sahaja tinggalkan soalan anda menerusi ruangan komen di Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Dan jangan lupa bagi yang menonton menerusi FB Live untuk tekan butang kongsi, sama-sama kita bantu sebar luaskan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan Tanyalah Ustaz juga sebagaimana biasa kita akan siarkan, yang ini live kita akan serentak menerusi TV3 dan TV9, dan di TV9 kita lanjutkan 30 minit siaran tambahan sehingga jam 8.30 pagi. Jadi terus dia menonton sehingga ke hujung rancangan, insya-Allah. Baik Ustaz, Gen Z ataupun generasi Z sahabat masjid. Hari ini kalau saya tak salah, si Z ni dia ada alpha, dia ada beta, dia ada banyak nama Ustaz. Jadi Gen Z sahabat masjid, mungkin sebagai mukadimah ataupun pembukaan topik pada pagi ini. Fathafadhal masykur. Baik, terima kasih pada adinda saya Dai Anas yang sentiasa handsome dan soleh, subhanallah. Amin ya Allah. Saya seronok bila bersama dengan Dai Anas ni, subhanallah. Okey, baik tuan-tuan, satu tajuk yang sangat baik untuk kita sama-sama bincangkan tuntas perbincangan kita pada pagi berkat Sayyidul Ayyam, penghulu bagi sekalian hari, dengan tajuk Gen Z ataupun Gen Z. Dari Anas dia akan sebut Gen Z. Kalau saya orang lama sikit dia sebut Gen Z. Sebab saya pun baru tahu anak-anak saya di sekolah dia pun sebut Z. Saya putih, orang putih kita sebut Z, orang Kedah. Baik tuan-tuan rahmati Allah SWT, bagaimana kita nak meletakkan mereka ini sebagai sahabat masjid ataupun orang yang kedekatan hatinya sangat dekat dengan masjid. Alhamdulillah, tahniah saya ucapkan kepada tim Tanyalah Ustaz yang sangat bertungkus lumus. Saya tengok hari itu pun membincangkan tajuk berkaitan kanak-kanak dengan masjid. Hari ini kita bawa Gen Z pula, agar bagaimana kita nak bawa kedekatan hati mereka agar bertaut dengan masjid, insya-Allah. Yang pertama, kita memulakan topik perbincangan kita sebelum kita pergi jauh. Satu kalam daripada Sayyidina Ali karamallahu wajah, disebut apa? Jika kamu ingin melihat masa depan sesuatu negara itu, sesebuah negara itu, maka lihatlah pada pemuda-pemudinya pada hari ini. Maka bahasa mudahnya, kalau kita nak tengok next 5 to 10 years Malaysia itu, maka hari ini kita tengok macam mana anak-anak muda kita. Adakah mereka ini orang yang taat kepada Allah, atau yang sebaliknya? Kerana itulah pemimpin di masa hadapan. Kalau hari ini pun mereka loklak dengan Allah, semayangnya entah ke mana, auratnya didedahkan, halal dan haram dicampur, makan ni tak kisah, disebut dengan ma yubali min aina asabal mal, halal dan haram distibah serata-rata. Maka itulah golongan pemimpin yang akan kita lahirkan di masa depan. Dan dalam bab perbincangan juga kita sama-sama kita nak usahakan cari satu solusi yang baik
Bagaimana kita tidak boleh menjadi terlalu keras kerana kita akan membuatkan mereka patah ataupun lari. Dan tidak boleh juga terlalu lembut kerana mereka akan hanyut. Kan, kalau keras sangat mereka akan jauh dengan kita. Kalau lembut sangat mereka akan pijak kepala kita. Maka di antara pertemuan keras dan lembut ni lah yang kita nak bincangkan pada pagi ni. Dengan asbab perkongsian ditanyalah ustaz, mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan dan manfaat kepada semua rakan-rakan penonton yang setia menonton daripada perbincangan yang baik untuk sama-sama kita melahirkan generasi Gen Z yang mereka ini bertaut hatinya di masjid. Bukan anak saja dengan mak pak sekali lah. Ni anak dah pergi masjid, mak pak pula dah lockdown duduk kat pasar malam waktu maghrib pun tak kena juga. Kita sama-sama usahakan agar ada kedekatan hati tersebut, insya-Allah, mudah-mudahan. Insya-Allah, mudah-mudahan. Itu antara harapan yang perlu kita letakkan kepada anak-anak generasi Z kita ini. Mudah-mudahan mereka ini menjadi mesra masjid dan sahabat kepada masjid. Dan banyak Ustaz soalan pada pagi ini. Saya rasa teruja untuk berkongsi soalan yang diajukan oleh sahabat-sahabat kita. Dan sebelum tu suka untuk kita mengingatkan kepada para penonton sekali lagi, jangan lupa untuk pada pagi ini tekan butang kongsi, terutamanya bagi mereka Ustaz yang menonton di Facebook. Sebar luaskan siaran kita live kita. Mudah-mudahan anak-anak kita ini terpacu hidup mereka untuk menjadi orang yang dekat dengan masjid ataupun sahabat masjid. Ustaz, kita ada sahabat Facebook yang pertama pada pagi ini yang telah mengajukan soalan. Syahira Lia Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah punca generasi Z kini semakin kurang minat ke masjid? Dan bagaimanakah cara yang berkesan untuk menarik kembali mereka untuk hadir ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala, Ustaz? Baik, terima kasih pada Puan Syahiralia Muhammad di atas soalan yang sangat baik untuk permulaan perbincangan kita pada pagi ini. Macam mana, apakah punca yang pertama Gen Z ini kurangnya minat mereka untuk mereka duduk dekat dengan masjid, dekat dengan rumah Allah Subhanahu Wa Taala? Yang pertamanya, kita kena faham kita bukanlah ruang untuk perbincangan untuk kita nak cari salah siapa, untuk kita nak letakkan yang ni kurang siapa kan, untuk kita nak ni. Asasnya mudah tuan-tuan. Yang pertama, kalaulah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita nak berbicara dengan bahasa mereka. Yang disebut oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhahu dalam kitab, dia kata apa? Didiklah anak kamu mengikut zaman kamu kerana mereka tidak hidup di zaman kamu. Maksudnya disuruh hidup zaman anak ni, kita kena meraihkan apa yang mereka inginkan, apa yang mereka perlukan. Bukan suruh turut semua benda. Lagi salah faham dia kata, ambil ustaz gitu kita nak bagi depa semua benda dah. Cuba kita usahakan semaksimal mungkin agar melibatkan mereka dengan aktiviti-aktiviti yang sesuai dengan masjid. Kan? Kadang-kadang kita ni syok sendiri dan Anas. Kita buat program ni yang kita je nak. Contoh sebagai contoh, bukan kata salah program ni, tapi dia mungkin tidak menarik anak-anak muda. Contohnya kita buat musabaqah Al-Quran. Nama camp pun kita brandkan dengan nama camp, contohnya Camp Bina Sahsiah. Jadi adakah salah? Tidak. Yang datangnya biasanya anak-anak yang dah sahsiahnya terbina ataupun mak pak yang berjenis bagus-bagus ni. Yang kumpulan sasar yang sepatutnya kita tarik adalah anak-anak muda yang mungkin buah lagi, yang semayangnya tak tahu kepala ekor lagi, yang mungkin tak kenal lagi halal haram, yang mungkin tak tahu lagi bab haid dan nifas. Maka mereka ini mungkin perlukan satu branding yang fresh. Contohnya kita buat satu bentuk penjanamaan, kan? Penjanaan baru yang bukan kita jumpa pada tahun 90-an, 80-an ataupun awal 2000. Kerana berhadapan dengan Gen Z ini dan Anas, mereka ni sangat luar biasa dari segi pemikiran. Betul. Mereka ni dikenali sebagai kaum yang sangat cepat rebel. Sebab tu dalam peluang pekerjaan dari Anas, turnover dalam Gen Z berhenti kerja sangat laju. Maksudnya dia orang ni sangat fragile, sangat tidak tahan dengan tekanan. Dia rasa bos tak okey sikit, dia bahasa budak kasar sikit, dia caw terus, dia hilang terus. Tak ambil gaji tak apa. Kerana platform peluang mereka sangat banyak. Dia kata bergelek kat TikTok saja pun, dekat platform media sosial ini pun dia boleh buat banyak pendapatan. Dapat harimau, dapat gajah, dapat dinosaur, dapat bewok, dapat macam-macam. Dia kata buat
hiburan dengan cara tanpa pensijilan pun dia boleh buat duit, maka mereka berpegang dengan perkara sedemikian. Yang bewak tu mungkin ada orang tanya, Ustaz, itu adalah gift ataupun duit yang disumbangkan di dalam live yang dibuat, Ustaz? Ya, di media sosial, di mana-mana platform dah ada semua tu. Jadi membuatkan mereka kurang minat. Maka tuan-tuan, perlunya pendekatan pada saya, gabungan di antara jawatan kuasa yang orang-orang lama ini perlu ada juga daripada kalangan anak-anak muda. Saya ambil satu contoh, kalau di Kedah tuan-tuan boleh tengok ada satu masjid namanya Masjid Al-Bushra. Bagaimana pendekatan gabungan di antara imamnya muda, jawatan kuasanya tua, maka saling melengkapi. Itulah menarik sepenuh masa adanya golongan muda, golongan tua hingga kanak-kanak berada di masjid dengan sangat harmoni. Maka di sini kena buang ego agar menarik minat anak-anak muda ini, Gen Z ini ada kedekatan dengan sesuai dengan selera mereka berada di masjid, insya-Allah, mudah-mudahan. Dan zaman remaja ini adalah zaman yang orang kata apa, mempunyai rencam kehidupan yang pelbagai, di mana keupayaan seorang remaja ataupun anak itu akan cuba untuk melakukan banyak perkara yang baru, Ustaz. Ini antara satu perkara yang perlu kita berhati-hati kerana takut mereka didedahkan kepada perkara yang tidak sepatutnya. Baik Ustaz, kita ada soalan yang berikutnya menerusi sahabat Facebook kita. Yang kedua, Fadli Maksyah di Facebook. Ustaz, Da'i dan semua kru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah cara atau langkah yang terbaik yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW dalam menarik dan mengekalkan generasi kini ke masjid dan juga surau? Mohon pencerahan. Terima kasih, Ustaz. Baik, terima kasih kepada sahabat yang bertanya. Subhanallah, Fadli Maksyah, itu soalan yang baik berkaitan bagaimana Rasulullah SAW menarik dan mengekalkan generasi muda untuk berada di masjid dan surau. Di masjid lah, zaman tu tak ada surau. Di zaman Nabi SAW tidak sebutkan istilah surau. Sekarang di negara Arab pun, saya duduk di Mesir dulu pun tak ada cari surau, ada musalla, mafish, dia kata tak ada. Yang ada adalah masjid saja. Allahumma salli alaihi wasallam. Baik, yang pertama, ketika Nabi SAW masuk ke bumi Madinah Al-Munawwarah ataupun dikenali sebagai kota Tayyibah, kota Yathrib ketika tu, Nabi yang pertama, Nabi buat pembinaan masjid. Kita semua tahu Masjid Quba. Kemudian masjid yang kedua adalah Masjid Nabawi itu sendiri. Bagaimana Masjid Nabawi itu dibinakan dengan asas dijadikan sebagai one stop center. As a stop center daripada kalangan orang susah, orang senang, orang miskin, orang kaya, ataupun orang yang daripada kalangan anak muda sehinggalah orang tua, termasuk ahli maksiat pun Nabi SAW benarkan berada di dalam kawasan masjid. Yang ni yang perlu kita saling berlapang dada, meletakkan bahawa masjid ini bukanlah hak sendirian berhad ataupun mak pak kita punya. Kadang-kadang kita mengeksklusifkan masjid itu kepada golongan-golongan tertentu. Sehingga kan kalau kita tengok daripada jadual pengajian, sampailah ustaz-ustaz yang datang pun kita susun mengikut kehendak selera mungkinlah mengikut jawatan kuasa masjid. Yang ustaz-ustaz pun semua yang budak-muda tak kamai. Kan, buat budak muda ni bukan sebab tu saya bukan nak suruh ambil ustaz-ustaz yang rock-rock pun tidak. Kan, kena ada kepelbagaian itu. Kena, sebab mungkin ada orang yang suka jenis ustaz yang lembut. Kan, ada orang yang mungkin suka ustaz yang pandai menyanyi sikit, pandai menyanyi. Ada, bukanlah kita nak mencacah merbakan, tapi kadang-kadang perlu ada daya tarikan sebab Rasulullah SAW ketika mana adanya sahabat namanya Nu'aiman bin Amr, seorang pemabuk pun Nabi tidak menghalang dia berada di dalam kawasan masjid. Dan dalam disebut dalam riwayat, Nu'aiman ini adalah sahabat yang dijanjikan syurga sebabkan dia suka membagi Nabi rasa gembira. Nabi boleh seronok. Disebut dalam riwayat, fadhuhikat Nabi SAW, Nabi pernah senyum. Nabi ni senyum sampai kan nampak geraham Nabi SAW sebab Nu'aiman ini. Walaupun dia ni seorang pemabuk, sahabat ni pernah melaknat Nu'aiman. Nabi kata, jangan kamu laknat dia, biarkan dia datang ke masjid. Ada satu riwayat menceritakan bagaimana Nabi menjadikan masjid ini satu tempat yang sangat selesa kepada kanak-kanak. Nabi duduk di atas mimbar sedang berkhutbah, maksudnya Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husin. Nabi turun daripada mimbar pergi dukung mereka, menunjukkan bahawa kemesraan Nabi dengan kanak-kanak, kemesraan Nabi dengan dalam kalangan remaja. Ketika Nabi sudah berumur yang dah 50-an, 60-an itu, ketika itu Sayyidina Anas bin Malik baru berumur 8-9 tahun dalam peristiwa hijrah. Ketika mana itu Abdullah bin Umar baru sebaya dengan Anas bin Malik. Ketika itu sahabat-sahabat yang muda, Sayyidina Mu'az dan Sayyidina Mu'awiz, Nabi tetap menjadikan mereka ini ada dekatnya diri mereka dalam masjid. Nabi memberikan peranan kepada mereka untuk menjadi orang yang sebahagian daripada masjid. Maka itulah
besarnya jasa Nabi SAW menunjukkan teladan yang baik dalam membangun dan mengimarahkan masjid pada kita. Tapi alangkah duka citanya kita, sebahagian daripada kita hari ini mengubah masjid itu sebagai hak personal, hak individu dalam kalangan jawatan kuasa ataupun orang-orang tertentu, sehingga kan anak muda ataupun kanak-kanak ini terkadang mereka merasa jauh daripada masjid, sebab kalau pi cengih sangat AJK kan, macam makan tebuan kan, asyik marah je kan, sampai ugu-ugu pula kelampau berlari sekali bohlah kanda, takutlah budak tu, maka membuatkan wujudnya gap di antara golongan-golongan ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan seperti yang diteladankan oleh baginda Nabi SAW kepada kita semua, insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu demikian antara jawapan yang diberikan yang sangat tuntas, mudah-mudahan menjawab soalan sahabat kita bertanya. Fadil Ustaz, kita nak berjeda seketika. Saudara terus setia menonton Tayarah Ustaz, biar tahu jangan keliru, kembali selepas ini. Alhamdulillah, masih lagi terus setia bersama dengan Tayarah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Para penonton, tuan-tuan dan puan-puan, bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih lagi bersama Fadil Ustaz Yaakob Yusra untuk topik kita yang kita bahaskan pada pagi ini, Gen Z ataupun generasi Z, sahabat masjid. Alhamdulillah, dan sedikit info ataupun untuk segmen istilah bahasa Arab kita dalam Tayarah Ustaz pada pagi ini. Menerusi paparan kita lihat ini apakah perkataan yang boleh kita pelajari untuk bahasa Arab di Tanyalah Ustaz kita. Baik, ini dia perkataan Arab untuk hari ini, iaitu musibah, iaitu membawa maksud bencana, celaka, malapetaka. Seperti mana contohnya, janganlah kamu mencari dan bahaya bagi dirimu sendiri. Bak kata seperti makian, perkataan-perkataan seperti itu sebagaimana yang digambarkan di dalam Kamus Dewan edisi yang keempat. Jadi musibah ini untuk perkataan dalam segmen Arab dalam Tayarah Ustaz pada pagi ini, insya-Allah. Saya teringat dalam ayat Quran disebut allazina iza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Surah Allahul Azim dalam suratul Baqarah, Allah Taala berfirman, orang-orang yang bila mana ditimpakan dengan ujian dan musibah, lalu mereka menyebutkan kami ini milik Allah dan akan kembali juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadil Ustaz, untuk soalan yang berikutnya Ustaz, untuk Gen Z sahabat masjid ni, tadi Ustaz dah sebut dah, JK jangan garang sangat. Orang kata apa, duk buat backing, orang Kelantan katalah, kalau kita cengih lah Ustaz, cengih tak tahu hala, lebih kurang begitulah. Kita ada soalan yang berikutnya Ustaz, Kak Ju di Facebook. Baik, perlukah kita mendidik generasi Z ini supaya mencintai Al-Quran terlebih dahulu sebelum kita mendidik mereka ini untuk mencintai masjid, Ustaz? Baik, terima kasih pada Kak Ju Zabidi. Maka bila sebut Al-Quran ni, tidak ada satu ilmu yang lebih baik dan lebih tinggi daripada Al-Quran. Tak ada. Maka dalam Al-Quran itulah mukjizat yang Allah turunkan kepada baginda Nabi SAW yang dari segi rasionalnya sampai kiamat. Hatta pada hari kiamat ataupun di yaumul mahsyar, bukan habis kiamat, kita akan dibangunkan semula di alam barzakh dan dibangunkan menuju ke padang mahsyar. Di padang mahsyar pun Al-Quran masih boleh memberikan manfaat sebagai syafaat kepada umat. Punyalah besar nilai Al-Quran itu. Maka apabila ditanya yang mana dahulukan, maka sudah pastilah dahulukan keduanya. Bila sebut tentang masjid, Nabi sebut dalam hadis tentang bagaimana mendidik anak pada umur 7 tahun tu, diajarkan, disuruh mereka untuk solat. Maka solat ini sinonimnya yang paling baik di mana adalah di masjid. Cuma bila bawa anak-anak 7 tahun, 8 tahun, 6 tahun ini, biarlah dibawa dalam keadaan adanya nasihat yang mereka ini tidaklah terlalu buah sangat. Sebab jangan ada buat main, ada kes yang mana anak pergi tarik kain Tok Imam pun ada. Jangan ada buat jenuh Tok Imam tu pegang kejap tu. Budak-budak nakal, Tok Imam tu marah dia sebelum naik jadi Tok Imam. Kan, dia kata tunggu Ustaz. Kan, maka dalam bab mencintai Al-Quran itu, maka tidak ada satu pun ilmu yang lebih baik. The only buku yang Allah jadikan, satu-satunya buku yang ada di dunia ni yang tuan-tuan tengok dapat pahala, tuan-tuan baca dapat pahala, tuan-tuan dengar dapat pahala,
tuan-tuan mencintainya pun dah dapat pahala. Mana ada benda yang lebih baik tuan-tuan pegang pun dapat pahala, mana ada benda yang sebegitu rupa. Maka sudah pastilah didiklah anak agar mencintai Al-Quran. Doalah kepada Allah agar lahirnya daripada zuriat kita daripada kalangan zuriat yang mencintai Al-Quran. Saya dulu anak saya lah waktu umur 4 tahun, dia mai pegang tangan saya dengan isteri. Dia kata, Walid, Fatih nak hafal Quran boleh tak? Umur dia waktu tu saya ingat lagi dalam 5-6 tahun. Menangis saya dengan isteri waktu tu sebab saya tak paksa dia menghafal Quran, sebab Quran ni bukan wajib dihafal, tetapi dia nak sendiri hafal. Dan alhamdulillah hari ni dah hafal puluhan surah pada umur 9 tahun. Itu satu benda yang pada saya satu benda yang baik. Dan mungkin ada kebaikan kita yang sikit Allah terima, maka Allah gantikan kepada anak, mudah-mudahan berterusan. Maka didiklah anak dengan Al-Quran dan didiklah anak juga dengan masjid. Ia bukan pilihan tapi satu kewajipan untuk dia berjalan bersama-sama, insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kadang-kadang mak ayah ni dia bukan tak nak buat, dia dah usaha dah tapi tak boleh juga apa. Dia banyak makan macam-macam Ustaz. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, rezekilah bila mana Allah Taala pandu anak kita untuk menjadi orang-orang yang disebutkan hafiz Quran. Baik, Ustaz, kita ada soalan yang berikutnya untuk kita raikan menerusi sahabat kita. Baik, tapi sebelum tu Ustaz, ada satu soalan yang diajukan untuk menjadikan masjid ni sebagai mesra ibadah terutamanya kepada generasi Z seperti rider-rider dan sebagainya. InsyaAllah kita akan raikan selepas ini Ustaz. Kita ada soalan daripada sahabat pemanggil kita di talian pada pagi ini. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Anas Kamis dan juga Ustaz Muhammad Yaakob Yusra. Saya Umar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Soalan saya begini Ustaz, kita semua nak anak tu jadi bagus, jadi elok semua. Kalau ibu ayah tak ada rasa yang tak nak anak tu jadi elok, semua berbudi bahasa, sopan santun, semua ada belaka. Permasalahannya Ustaz, kadang-kadang anak yang kita didik dari dalam kandungan lagi Ustaz, depan kita dia elok, pijak semut pun tak mati, tapi belakang kita anak gajah pun mati. Jadi soalannya Ustaz, bagaimana cara kita nak mendidik generasi Z ini, ataupun yang kata Gen Z apa semua ni Ustaz, cara macam mana Ustaz? Kerana depan kita elok, belakang kita pengaruh rakan sebaya lagi kuat dari didikan ibu atau mak ayah tu Ustaz. Yang ini yang jadi masalah besar ni. Saya ada juga anak jadi lagu ni, jadi payah kita nak buat Ustaz. Depan kita elok, belakang kita jadi tak elok. Jadi bagaimana cara atau tip-tip yang elok, kaedah terbaik lah Ustaz, boleh apa jelaskan di pagi ini untuk semua penonton supaya anak tu jadi elok, bagus semua-semua. Itu soalan saya Ustaz dan Da'i. Terima kasih banyak Ustaz dan Da'i. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Haji Omar, yang saya kira ini percubaan pertama lah cakap Kedah Ustaz. Jarang saya dengar orang Pahang cakap Kedah yang orang kata boleh lah. Kalau nak bagi markah grade tu kira lulus lah Ustaz. InsyaAllah. Terima kasih Haji Omar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Pahang. Itu satu gambaran ataupun tamparan yang besar juga kepada seorang ibu dan ayah, yang mana kita mengharapkan anak kita itu kemenjadiannya itu, tapi ternyata Allah Ta'ala uji kita, Ustaz. Baik, terima kasih pada kanda saya Abang Umar Abdul Majid daripada Pahang. Abang Umar ni saya sangat familiar nama beliau, sebab tak silap saya mungkin seminggu 2-3 minggu lepas pun beliau ada call. Atau orang yang soleh lah ni, maksudnya orang istiqamah dengan pengajian. Subhanallah. Soalan yang baik sebenarnya, soalan tu untuk saya juga, untuk dari Anas yang juga mempunyai anak dan semua rakan-rakan penonton. Bukanlah yang menghadapi itulah pada kekanda Abang Omar saja, tapi kepada kita semua. Jadi sebelum saya nak menjawab dengan lebih jauh, saya nak minta just sebaik kepada 1,300 orang yang sedang menonton di Facebook, apalah kiranya sangat mungkin kita berkongsi pagi ni banyak-banyak kepada orang lain. Tekan butang share je, jangan kedekut tedong masin sangat. Mungkin dengan asbab perkongsian kita, Allah jadikan anak kita anak yang baik. Dan Nabi kata di antara benda yang boleh memberi kebajikan yang baik kepada kita adalah dengan kita berkongsi benda-benda yang baik. Jadi 1,200 ni, 1,300 orang ni bila share, berada 1,300 share yang boleh sampai kepada orang lain, yang mungkin menjadikan 2,000 orang yang menonton pada pagi ni. Itu Ustaz, kami tengok kot TV, takkan nak share TV pergi hantar kat jiran sebelah? Tak payahlah buat lolak macam tu. Tuan-tuan yang tengok TV, apa salahnya buka kot handphone kita Ustaz, post dekat grup-grup Tupperware, grup kedai kopi kita lah, grup kedai tom yam, share saja agar memberikan kebaikan, insyaAllah. Baik, menjawab pada soalan Abang Omar kita tadi berkaitan macam mana ni kita dah pulun ni duk tatang dia bagi minyak yang penuh, tapi dia mai besar, tengok-tengok pijak gajah pun arwah jarham gajah tersebut. Maksudnya perangainya jadi tak sememeh dengan apa yang kita harapkan. Maka ingat,
kita merancang, Allah juga merancang. Sebaik-baik perancangan tetap adalah hak mutlak Allah Subhanahu wa taala. Barangkali nakalnya anak kita sekarang adalah ruang Allah memberikan sabar yang banyak kepada kita. Dalam Al-Quran bab sabar ni Allah sebut 91 kali, menunjukkan bahawa tingginya makam sabar dengan ujian yang Allah bagi kepada manusia. Hari ini perkataan yang kita sebut vocab kita dalam bahasa Arab, perkataan musibah. Pada orang yang beriman, dia tidak pandang musibah sebagai musibah. Orang beriman dia pandang musibah adalah ujian yang mendekatkan kita dengan Allah. Hanya orang yang mungkin dia rasa benda yang tu tak best semata-mata, dia dianggap itu sebagai musibah. Maka saat Allah memberikan akhlak anak itu terkadang menjadi buruk, maka yang pertama kita kena buat sebagai mak ayah, kita dulu cerminkan diri kita. Kerana Nabi SAW sebut dalam hadis Sahih Bukhari, Nabi kata apa? Kullu mauludin yuladu ala fitrah fa abawahu. Sesungguhnya setiap daripada anak Adam itu lahir dalam keadaan fitrah. Siapa yang mencorakkan mereka? Mak dan ayah. Mungkin, saya tidak katakan tuan-tuan, saya tidak katakan siapa-siapa pagi ni, mungkin kita kalau anak hari ni kita payah nak semayang, mungkin ada solat kita yang belum kita khadar dengan Allah. Hari ni kalau anak kita dedahkan aurat, mungkin zaman pok-pok ye-ye kita dulu ni, zaman kata apa nak jenis kita dulu ni, kita mungkin mendedahkan aurat. Mungkin, saya tidak katakan ya, tapi kita cuba recall balik. Sebab kita ni pun bukanlah jadi baik seperti hari ni, tiba-tiba jadi soleh. Dulunya kita tegak juga. Saya pun, saya buat tahu-tahu waktu saya duduk sekolah tahfiz dulu pun, saya duduk di sekolah agama. Sekolah agama ni kadang-kadang kita culeh buat semayang. Kan? Gerak orang bangun subuh beria. Kan? Budak-budak pergi semayang, kita lena balik. Kita duk kata apa? Gerak dah 70 orang pergi semayang. Kali dengan 2, 140 rakaat tu. Kita tinggal 2 ya. Jangan ada buat main dulu. Tu yang relax tu. Kita tidur balik. Maka bila teringat Allah, maka cuba usaha untuk khadar. Maka ingat, simple dia punya formula. Bila anak kita buat masalah, kita dulu bertaubat kepada Allah. Jangan marah dia, kita bertaubat kepada Allah dan carilah cara yang terbaik untuk kita mendidik dia semula. Kerana mungkin Allah nak memberikan pahala yang lebih dengan asbab mujahadah daripada anak yang nakal ini, insya-Allah, mudah-mudahan. Baik, burung kediri dari Kemboja dibawa ke hulu berbulan-bulan, sudah menjadi fitrah remaja mereka gemar kepada pergaulan. Ustaz dan juga saudara-saudara penonton, kita ada sahabat pemanggil yang berikutnya pada pagi ini. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan anda dan Ustaz Yaakob, saya Ismail daripada Sungai Buloh. Soalan saya begini, Ustaz, saya tanya. Ya. Bagaimanakah sifat yang ada dalam diri Rasulullah SAW bagi menyatuni golongan generasi Z untuk kita jadikan contoh pendidik yang terbilang dan cemerlang? Itu soalan saya begini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Ismail dari Sungai Buloh. Orang kata apa, teladan qudwah hasanah daripada Nabi SAW dalam mendidik anak-anak muda, Ustaz. Baik, terima kasih kepada Haji Ismail Maisa daripada Sungai Buloh. Subhanallah, soalan yang baik juga. Saya seronok orang soleh ni. Lepas tanya soalan ni semua bagi maknanya untuk saya juga. Saya risau, Ustaz Anas. Ada 6 orang anak lelaki. Kan, satu ujian yang saya rasa nak kontrol anak lelaki ni bukanlah waktu dia kecil lah. InsyaAllah anak lelaki ni waktu besar ni dia akan memudahkan kita, mudah-mudahan. Macam mana Rasulullah menunjukkan qudwah hasanah, uswatul hasanah dalam bab pendidikan kepada anak-anak kecil? Yang pertama, Nabi SAW sangat meraihkan mereka dan Nabi suka memberikan hadiah. Saya ingat dulu tahun 2012, 2013 waktu pertama kali saya menjejakkan kaki di Mesir. Ketika itu isteri saya tengah menghabiskan ijazah beliau di Azhar. Maka saya pergi ikut dan saya ketika buat master Quran di sana. Bila sampai di sana, kebetulan sampai pada bulan Rabiul Awal. Maka saya tengok ada satu budaya orang Arab, mereka suka memberikan manisan-manisan coklat dan anak-anak patung kepada anak-anak kecil pada bulan Rabiul Awal. Bila kita tanya ni simbolik kepada apa? Maka kata orang Arab ini, mereka kata inilah simbolik kepada diri Nabi SAW yang suka memberikan hadiah kepada kanak-kanak. Barulah kita cek balik dalam kitab sirah, memang Rasulullah sangat melazimi untuk dengan kanak-kanak ni. Yang pertama, Nabi suka ada engagement dengan mereka. Nabi suka main pipi mereka, Nabi suka pegang usap kepala mereka. Nabi ada pelukan, yakni adanya body contact dengan anak-anak ini, membuatkan anak-anak ini rasa mesra dengan Nabi SAW walaupun Nabi sebagai pemimpin.
Bukan pemimpin cak ayam, Nabi nombor 1 dalam negara. Nabi sebagai khalifah. Tapi tetap Nabi menunjukkan satu teladan sehingga kanak-kanak tidak ada rasa gap untuk ada dengan Nabi SAW. Ini kita baru ketua kampung, JKKKKKK. Tapi dia punya belagak tu tuan-tuan. Macam dengan adik-beradik dengan menteri-menteri dah ni. Contoh macam, di Afrika. Dia belah bekan Malaysia lah. Kan? Kita ni punya sombong ni sampai budak-budak ni jadi takut. Saya pernah mengajar di masjid di salah satu masjid di Taiping, tuan-tuan. Saya habis je ceramah. Jadi biasalah habis ceramah ni orang ambil salam-salam. Tiba-tiba habis je ceramah, saya dengan Tok Imam dengan JK ke depan, tiba-tiba ada seorang pakcik ni dah tua dah. Budak-budak pergi rumah dekat dia. Kita heran, pelik ni. Budak-budak tu main salam kita adalah separuh, yang lain semua pergi rumah dekat pakcik tu. Jadi bukanlah kita cemburu, cuma kita apa yang pakcik ni buat membuatkan anak-anak ni cari dia. Sebab budak-budak ni tak menipu. Yang menipu orang bapak budak. Budak-budak ni dia ikhlas. Dia sayang orang, dia sayang sungguh. Kalau dia tak suka sungguh. So habis daripada ceramah apa semua, jawatankuasa ajak pergi minum. Saya pun minum. Saya tanya dekat jawatankuasa, dia kata apa yang pakcik tu buat membuatkan budak-budak ni sayang dekat dia. Semua pergi salam, cium dia, peluk dia, main dengan dia. Jawatankuasa abang kata, Dayana, dia kata, Ustaz, pakcik ni setiap hari dia akan masak, dia akan bawa makanan, dia akan bawa coklat, dia akan bawa benda-benda dia bagi pada budak-budak ni. Kalau tak ada benda-benda tu, dia akan bawa duit RM1, dia akan bagi duit kepada anak-anak ni. Membuatkan budak-budak ni semua jatuh cinta kepada dia. Subhanallah. Saya tak suruh tuan-tuan bawa coklat habis budak-budak kita rongok gigi sakit. Cuma carilah satu-satu benda yang mungkin budak-budak tu suka, membuatkan mereka ada satu rasa kecintaan mereka dengan jemaah di masjid dan juga di masjid itu sendiri. Maka inilah yang dibuat oleh Nabi SAW, sehingga kan adanya sahabat-sahabat Nabi yang muda-muda. Tadi saya sebut Abdullah ibnu Umar, Sayyidina Anas bin Malik, sabda lagi Sayyidina Muaz, Sayyidina Muawis, Sayyidina Ammar bin Yasir. Ini adalah semua adalah generasi-generasi yang umur mereka 40 tahun, 50 tahun muda daripada Nabi, tetapi Nabi meraihkan mereka sehingga kan dalam peperangan pun Nabi jaga mereka. Subhanallah. Maka inilah teladan yang terbaik yang boleh kita ikut, insya-Allah. Allahu akbar, insya-Allah, tabarakallah. Bagaimana untuk menjadikan masjid sebagai mesra kepada Gen Z dalam kalangan rider-rider dan sebagainya, Ustaz? Kita akan kongsikan insya-Allah selepas ini soalan itu dan juga jawapannya. Nantikan terus setia menonton Tayla Ustaz, biar tahu jangan keliru, kembali selepas ini. Alhamdulillah, masih lagi terus setia bersama dengan Tayla Ustaz, biar tahu jangan keliru. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin, insya-Allah. Alhamdulillah, syukur kita masih lagi bersama Fadil Ustaz Yaqub Yusra untuk sama-sama kita membicarakan topik pada pagi ini, generasi Z, sahabat masjid. Baik Ustaz, sedikit info kepada sahabat Tayla Ustaz kita pada pagi ini. Ayuh sama-sama kita mempelajari dan memahami kitab suci Al-Quranul Karim melalui rancangan My Quran Time setiap hari jam 12.30 hari di TV9 dan juga di saluran Astro 149. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita generasi Al-Quran yang barakah. Amin, insya-Allah. Mudah-mudahan. Baik Fadil Ustaz, Gen Z sahabat masjid. Tadi sebelum kita berehat, ada suatu soalan yang telah pun kita bacakan, iaitu berkenaan dengan masjid. Harapan untuk masjid itu menjadi mesra Gen Z dalam kalangan rider ataupun penghantar barang dan sebagainya. Jadi hari ini kita tengok meningkatnya jumlah dalam kalangan Gen Z yang menjadi rider dan sebagainya. Mungkin nak jadikan masjid sebagai mesra ibadah kepada mereka, Ustaz. Baik, terima kasih soalan yang sangat baik. Mudah-mudahan jadi panduan khususnya rider-rider lah. Kita tengok dari segi pertambahan. Selepas PKP ni orang dah cemuih di rumah. Tak larat dah nak kira benda ni shilling berapa ketui kat rumah. Jadi membuat-buat perasaan nak keluar tu, maka berlakunya pertambahan orang yang keluar bermusafir dengan secara konsisten. Maka musafir ini pula tanggungjawab dalam bab solat tidak terpisah, walaupun diberikan rukhsah. Maka di sinilah peranan masjid-masjid. Tolonglah jangan kedekut tidur masin sangat. Janganlah berbangga dengan berapa banyak duit dalam akaun kalian, tapi berbanggalah ketika mana orang selesa dan diberikan kemudahan yang baik kepada orang ramai yang singgah di tempat kalian. Dan maka saya tengok di antara masjid-masjid yang
yang sangat mesra musafir ini menjadi tumpuan kepada golongan-golongan rider untuk mereka singgah. Nah, sebab mereka bila singgah ni mereka nak baring sekejap. Betul. Maka sediakan satu ruang yang di bahagian luar itu untuk mereka boleh golek-golek, mereka boleh bersantai-santai. Kita tengok banyak masjid-masjid yang dah buat, contohnya Masjid Negeri Shah Alam. Kita tengok di Masjid Cyberjaya, Masjid Al-Bushra Merbuk, mereka menyediakan ruang khas untuk orang musafir ini sehingga dikenali sebagai masjid mesra musafir. Tuan-tuan ketahuilah bahawa rider-rider ni pun beriman macam tuan-tuan juga. Mereka juga ada hak untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Bukannya semua tak berjenis, yang tak berjenis itu 2-3 kerat ya. Kan? 2-3 ekor orang tu berapa orang je. Yang lain ni semua insya-Allah yang kita kenal ni banyak orang soleh. Maka masjid sediakanlah ruang khas untuk mereka ini, ada atau bilik air tu sendiri, bagi ada ruang mandi yang cantik. Kan, ada ruang yang elok insya-Allah, mudah-mudahan. Jadi jangan jadikan masjid ni nampak seperti mana rumah hantu. Kadang-kadang Ustaz, kalau kita tengok kan ada masjid yang sampai tandas ni lebih pada nak buat museum lagi. Kan, maka jangan, tolong spend sikit ni bulan Rejab ni, bulan yang baik untuk kita berbelanja. Jawatan kuasa masjid tolong buat perbincangan, tandas bagi elok. Yang kedua, bagi ruang musafir yang cantik. Buhlah kowik, buhlah benda-benda yang penapis ayak yang elok-elok sikit. Ya, orang ni tengok penapis ayak macam dengan nak belah jentik-jentik. Ya, nampak Allah, takut orang nak minum. Maka kita ubah. Percayalah, Allah akan memberikan keharmonian dan kesejahteraan yang baik untuk khariah kita dengan asbab kita mengutamakan tetamu-tetamu musafir daripada luar ni. Musafir ni bawa rahmat ke tempat kita. Patutnya lah, insya-Allah. Masya-Allah. Kadang-kadang selak pintu pun hilang tu. Jangan, nak pegang je kita pun nak qada hajat pun terfikir banyak kali Ustaz, takut ada orang tolak pintu. Insya-Allah, tabarakallah. Jadi bulan Rejab ni sama-sama kita melipat gandakan amal kita, terutamanya kita nak masuk bulan Ramadan ni Ustaz, lagi barakah. Baik, para penonton, kita ada sahabat pemanggil yang berikutnya menanti di talian, Robizan Abu Bakar. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dai. Ya, apa khabar? Baik, alhamdulillah. Salam ke Ustaz? Salam Kak, sihat Kak? Alhamdulillah. Baik, silakan soalannya. Saya nak tanya, ni kita kan nak dekat bulan puasa. Macam mana nak tarik minat remaja selain pada solat tarawih memelakkan masjid macam aktiviti pada bulan Ramadan? Baik. Terima kasih soalannya. Itu soalan saya. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, soalan yang saya kira menarik Ustaz untuk dibincangkan, kerana ialah bila sebut Ramadan bakal tiba ni Ustaz, kita nak meramaikan jemaah Ustaz. Bukan waktu moreh sajalah, tarawih tu pun kita nak ramai juga dalam kalangan Gen Z kita khususnya Ustaz. Baik, yang pertama terima kasih kepada Kak Reza atas soalan yang baik. Subhanallah, saya pun mengharapkan anak muda ni berada kedekatan yang dengan kita, insya-Allah. Baik, yang pertama tuan-tuan, tidak ada lain tidak bukan tuan-tuan, anak muda dia nak anticipate. Dia nak di-recognize. Dia ni diiktiraf dalam kalangan orang tua-tua. Bukan bererti kita bagi muka kat mereka, tidak. Cuba anticipate ni, maksudnya kita libatkan mereka dalam aktiviti dan jawatan kuasa masjid. That's it. Tuan-tuan percaya mereka akan bagi sangat komitmen yang sangat luar biasa. Saya bercakap di atas kapasiti, saya dah cuba usaha dan untuk buat. Untuk ketika PKP, pihak hospital call, kata Ustaz, kami perlukan bantuan sebab jenazah COVID ni terlalu banyak yang tidak sempat untuk diuruskan. Jadi apa yang saya fikir, macam mana nak buat, sebab nak urus jenazah COVID ketika tu perlukan orang yang muda ataupun orang yang sihat, sebab COVID dia menyerang kepada paru-paru, maka orang tua-tua ni sangat berisiko tinggi. Maka ketika tu tertubuhnya Hang Cangkul. Nama pun memang Hang Cangkul ni intentionnya untuk tarik anak-anak muda. Dengan izin Allah, subhanallah, ketika tu kita dapat menarik puluhan anak-anak muda yang datang urus jenazah secara percuma, dan tim unit Hang Cangkul itu sampai hari ni bermanfaat dan uruskan lebih daripada 2,000 jenazah secara percuma. Baru saya faham bila mai banjir pula, saya kata Hang Cangkul berjaya. Saya tubuhkan pula Hang Cuci. So Hang Cuci ni sinonim lah dengan orang Kedah. Jadi anak-anak muda tu dia rasa, yang datang tu semua anak-anak muda. Dan dalam tempoh banjir Seri Muda, banjir di Johor, banjir di Pahang, banjir di Kepala Ayak di Kedah, dan di seluruh Malaysia banjir yang berlaku, lebih daripada 2,000 sukarelawan anak-anak muda yang terlibat tanpa bayaran. Anak muda ni simple, yang nak tarik mereka jangan terlalu banyak birokrasi. Jangan terlalu banyak mesyuarat. Ni mesyuarat sampai 18 kali. Tuan-tuan, balik awal depa ni simple je. Anak-anak muda ni senang. Mereka ni laju.
tetapi perlu dikawal. Kalau tak kawal, balik awal juga kita. Maka satu kalau tanya nasihat saya, libatkan mereka. InsyaAllah mereka akan jadi sangat luar biasa dalam mereka mengeluarkan tenaga mereka, idea mereka yang bermanfaat untuk kita yang mungkin lebih berumur, untuk kita ambil dan imbangkan. Yang mana yang baik kita laksanakan, yang mana yang kurang kita tambah baik, insya-Allah. Maka bila bergabung di antara yang muda dan yang tua, maka akan memberikan impact yang luar biasa kepada masjid itu sendiri, insya-Allah. Allahu Akbar. Kombinasi atau gabungan ini antara kepakaran anak-anak muda tu, generasi Z, dan juga orang-orang lama. Dia tak sebut tua, Ustaz, nanti marah, Ustaz. Terasa dia punya otai, Ustaz. Baik, berikutnya kita ada sahabat Facebook kita yang menonton, jangan terasa itu gurau, Ustaz. Baik, di Facebook kita ada Mentari Senja. Ni sekarang belum Mentari Senja lagi, Ustaz. Baru Mentari Pagi. Baik. Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalannya, Ustaz, bagaimanakah persatuan sukan, rekreasi dan lain-lain di bawah masjid ini boleh membantu untuk menggalakkan generasi Z? Wajarkah juga masjid menjadi pusat perkembangan kemahiran untuk generasi Z, Ustaz? Sangat wajar, tuan-tuan saya. Baik, tuan-tuan. Tuan-tuan kena faham macam ni, tuan-tuan. Nak menghidupkan dakwah ini, dia bukan hanya dengan mengajak. Dia bukan hanya menunjukkan teladan, tetapi tuan-tuan, dalam apa jua usaha perlu kita gembeling tenaga untuk memastikan keharmonian dan kesejahteraan di masjid. Makna sejahtera ni apa? Memberi manfaat kepada semua. Saya ada satu study case yang berlaku di Sungai Petani. Ada satu masjid yang dulu tahun 7-8 tahun lepas, mereka buat kelas duha, kelas muslimat memasak. Kelas duha, waktu kuliah, nama pun kuliah duha, tapi tajuk bab memasak, dia panggil chef. Mula-mula waktu nak buat tu, orang bertikai, kata, ada kau orang nak main, ada kau ni kuliah duha ni pun 20-30 orang pun rasa payah nak buat pula kelas memasak, siapa nak main? Tuan-tuan rahmat Allah tahu dah, itu kelas yang paling ramai jemaah yang hadir. Maklum ni dia memang syok bab-bab buku resepi, bab-bab ketuk-ketuk tak Ramadan lah apa semua, dia cukup syok dia. Walaupun masak tu tak juga kadang-kadang, tapi bab join program dia join. Dan program tu, tuan-tuan, yang chef tu setiap minggu penuh. Menunjukkan apa-apa, inilah persatuan yang buat dapat pahala banyak. Mendekatkan orang. Maklum yang tak pernah main masjid, yang rambut macam tu Kak Limah, dia balut-balut pun dia main juga, sebab nak kepada benda yang dia seronok. Mungkin ada yang sedang menonton ni, dia pandai dalam bab dia ni senam robik. Buat dekat masjid, dewan yang tertutup, muslimat saja. Janganlah mengantuk imam tu, imam sekali demam saat gitu imam duk tengok. Kan? Maka kita buat yang muslimat saja, yang senam robik ke, yoga ke, atau benda-benda yang bersabit kepada persatuan-persatuan tu punya kemahiran. Persatuan silat datang tarik anak-anak muda. Bukan kita bersilat untuk nak pukul orang, tetapi nak menanam satu bentuk keilmuan yang baik yang ada pada diri Nabi SAW dalam bab mempertahankan diri. Persatuan bola, buat program klinik bola sepak, tarik anak-anak muda, buat futsal, badminton. Di Terengganu, Masjid Rusila, mereka buat futsal betul-betul keluar dari pintu masjid. Orang kata apa dia ni. Hari ni, tuan-tuan, masjid tersebut di antara masjid yang paling ramai anak muda yang datang main bola, dan mereka sembahyang solat berjemaah di masjid. Siapa sangka dengan aktiviti rekreasi itu menarik begitu ramai anak muda, maka boleh usahakan untuk buat. Hari ni dia pemain datang apa latuk-latuk tu. Kita tahu kesannya buruk. Tapi nak halang budak-budak tak boleh. Apa kata masjid buat dulu, kemudian bagi penerangan. Habaq kata apa risiko orang budak main ni? Kena kepala benjui tak naik-naik je lagi. Kan? Bagi-bagi pendidikan. Kita pernah buat tournament PUBG. Orang kata apa ustaz buat tournament PUBG dekat masjid? Kita buat yang masuk 4,000 orang dalam tempoh 30 minit pendaftaran. 4,000 orang ni kata apa? Setiap malam kena baca surah Al-Mulk. Selama sebulan mereka join, tuan-tuan. Kemudian kita dedahkan, kita kata apa? Main game bukan kata salah, tapi yang salah main game sampai tak sembahyang. Kata dalam game mati hidup balik. Dunia sebenar, mati tak hidup dah. Jangan buat main. Maka bila mereka faham dengan bahasa mereka, dengan meraihkan keinginan mereka juga, mereka ikut. Depa sembahyang lah ni. Depa sembahyang, depa kurang-kurangnya mereka letakkan limitasi masa itu. Maka pendidikan bukan hanya dengan paksaan, tetapi dengan memberikan contoh teladan yang baik dan cuba untuk menjiwai dunia mereka sekejap, bukan selamanya. Allahu Akbar. Didiklah anakmu mengikut zaman dia, kerana dia akan hidup di zamannya, bukan zaman kita, Ustaz. Baik. Kita ada sahabat pemanggil untuk kita raikan yang berikutnya, Ustaz. Encik Ilyas Abu Bakar. Hello, Assalamualaikum. Hello. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar, Encik Ilyas? Alhamdulillah. Apa khabar semua? Semoga sihat, diberi rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, insya-Allah, mudah-mudahan. Soalan saya hari ini hari Jumaat.
hari yang Ibu Sekadar hari lah. Ya. Jadi dalam hari ini kita tengok khatib-khatib akan buat khutbah ni dengan terlalu panjang. Kita tengok ramai dah bersyukur dah. Orang memang ramai dah, budak-budak remaja ni monopoli masjid tu, tetapi dalam khatib berkhutbah tu terlalu panjang. Jadi merimaskan mereka. Memanglah tujuan, tapi di sini dikatakan oleh khatib, inilah peluang dia untuk orang nak motivasi ni remaja ni. Ataupun nak orang macam belasahlah remaja ni dalam khutbah. Hari-hari lain tak boleh. Jadi apakah pendapat Ustaz supaya diringkaskan padat khutbah tersebut, baik, supaya menarik lagi ramai lagi remaja ni. Dia sibuk, dia nak bergegas keluar pergi kerja dah. Ya, baik. Yang lebih lanjut daripada Ustaz itu saja. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana untuk menjadikan lebih tuntas, padat dan tepat, Ustaz? Sebab dia kata inilah time nak balun orang ni. Kadang-kadang sampai tu di satu tahap tu remaja ni tengah dengan khutbah pun main game. Ataupun bersembang sehingga mengganggu konsentrasi jemaah yang Ustaz. Baik, terima kasih pada Abang Ilyas bin Abu Bakar, soalan yang baik. Orang Pulau Pinang, subhanallah. Orang Pulau Pinang ni dia bagi soalan tu kata dia lepas agar benda tu bagi manfaat kepada kita. Bila kita jawab, kita dapat kebaikan, yang mendengar pun dapat manfaat baik. Satu soalan yang baik. Saya sebagai khatib pun mengambil nasihat tersebut dengan baik. Kita ambil apa yang Nabi teladankan kepada kita. Kalau kita tengok himpunan khutbah Nabi SAW yang dihimpunkan, khutbah Nabi ni sangat ringkas, tapi sangat padat. Ringkas dan padat sehingga akan disebut dalam riwayat khutbah Nabi lebih singkat daripada solat Jumaat Nabi. Allahumma. Maka dia punya ramuannya, solat itu khutbah itu lebih ringkas daripada solat. Mungkin solat lah kita kata 5 ke 10 minit, maka khutbah itu sekitar itu sahaja. Cuma kita di Malaysia ni mungkin panduan yang dibuat itu dia ada dia punya manhaj dia. Kena yang pertama kena buat ni, yang kedua ni, ketiga ni. Dia sebab apa? Nak memberikan keselamatan. Sebab banyak kadang-kadang bila tak buat panduan khatib untuk khutbah, maka terkadang terlupa selawat, terlupa rukun-rukun tu, membuatkan tidak sah Jumaat pada hari itu. Dan pernah berlaku banyak kali. Maka di sinilah atas kebijaksanaan orang kata wisdom kepada khatib, tambah-tambah pula contoh macam Pulau Pinang, Selangor, Kuala Lumpur, negeri-negeri yang Jumaatnya kerja, tolonglah ada budi bicara. Dia pergi hantam sampai pukul 2:30 khutbah, demam kawan tu. Gelisah kawan ni. Sebab apa tu nak masuk kerja pula, kawan rehat tak makan lagi. Maka dalam bab ni khatib kena ada wisdom, kebijaksanaan. Kerana ilmu bukan semata-mata pada ilmu, dia pada amalnya. Untuk kita menimbang tara pakaian kepada siapa yang mendengar dalam khutbah kita tadi. Ya, saya setuju poin yang mengatakan memang ni depa ramai waktu dia nak hantam dah. Hantam bukan sebab lama. Kadang-kadang benda tu ringkas je. Tetapi pada Imam Abu Hanifah, Nu'man bin Thabit, bagaimana seorang kanak-kanak itu memberikan perkataan yang kecil je kepada pendek je. Dia kata, aku sebagai kanak-kanak saat aku tergelincir, maka aku tidak akan masuk dalam neraka. Tapi kamu sebagai mufti, kalau kamu tergelincir dalam mengeluarkan fatwa, kamu akan dihukum dalam neraka. Berapa perkataan saja. Tetapi Imam Abu Hanifah ataupun Nu'man bin Thabit mengambil nasihat tersebut seumur hidup dia, menjadikan sebagai pegangan. Pagar saya pesan, saya sebagai khatib juga, dan semua yang sedang menonton, kalaulah ada khatib-khatib, biarlah ada budi bicara. Ataupun masjid sediakan panduan, maklumkan, bukan ajak khatib, maklumkan. Kata ustaz, minta kalau boleh sebelum dia, sebab hari ni ramai orang kerja. Ada budak-budak ni gelisah. Ada orang yang mungkin besiak murah kencing ni, yang bukan lama dalam masjid, maka kena meraihkan semua ini. Terima kasih pada Abang Ilyas, mudah-mudahan menjadi panduan kepada kita agar anak-anak muda ni tak rasa terbeban. Ni dia main minggu ni, kita taruh dia sampai 1.5 jam, minggu depan dia tak main dah. Dia tak taruh mau pi dah sampai 2.30 tak boleh nak balik lagi. Maka tolong saling-saling kita mengimbangi kebaikan tersebut, insya-Allah. Amin, insya-Allah. Mudah-mudahan terjawab soalan sahabat kita. Dan Ustaz, banyak lagi akan kita kongsikan. Terus setiap menonton Tayarlah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kembali selepas ini. Alhamdulillah,
Saudara Sinar Penonton, masih lagi kita dalam Tayla Ustaz, biar tahu jangan keliru. Tuan-tuan dan puan bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masih lagi bersama dengan Fadil Ustaz Yaakob Yusra untuk topik kita Gen Z Sahabat Masjid. Baik Ustaz, bila sebut tentang Gen Z Sahabat Masjid ni Ustaz, mungkin di Madat sendiri, bagaimana Madat memainkan peranan dalam rangka perkembangan potensi remaja sebagai golongan yang mampu menghidupkan ataupun mengimarahkan masjid Ustaz? Baik, terima kasih pada sahabat saya, Dinda saya. Alhamdulillah kita di Murtada Dakwah Center pun Madat, kita sangat mengutamakan anak-anak muda sehingga kita buat semua fasiliti yang bersabit dengan anak-anak muda. Kita ada tempat paintball, madrasah tahfiz kita ada paintball untuk ajak anak cara untuk ada aktiviti-aktiviti yang luar biasa. Kita on the way dalam pembinaan futsal, kita ada hang cangkul, kita ada hang cuci, yang semua ini pelibatannya adalah Gen Z itu sendiri. Maka kita tak mau sembang gajah terbang, sembang kari semata-mata. Kita nak benda itu dilaksanakan dan anak muda ini ada ruang dan peluang untuk mereka juga get involved dengan aktiviti di masjid, di surau itu sendiri. Dan yang terbaru, kita baru laksanakan sukan memanah yang melibatkan 600 orang pemanah dari seluruh Malaysia. Dan alhamdulillah pada tahun ni kita buka akademi memanah di Kedah. Main ni tuan-tuan harga RM1, main sampai muntah. Tuan-tuan bayar RM1 memang tak ada untung, tapi kita seronok apabila kita boleh narik. Dan untuk pelajar saya sendiri, alhamdulillah semua pelajar-pelajar Madat yang habis 30 juzuk akan diberikan pendedahan untuk mendapatkan lesen scuba. Kenapa orang tanya Ustaz lesen scuba? Sebab budak yang boleh scuba automatik dia boleh berenang. Sebab tu 3 sukan teras di Madat: memanah, berkuda dan berenang. Ni ada gambar-gambar pelajar kita yang sedang scuba. So bayangkan 30 juzuk menghafal Quran dan layak. Maka baru tu cabaran yang besar kepada mereka. Jadi kenapa saya buat macam tu? Sebab Nabi sebut, Imam Suyuti sebut hadis berkaitan memanah, berkuda dan berenang ni sangat banyak. Maka sebab tu kita utamakan, dan kita mengajak anak-anak muda juga untuk kita mempersiapkan akademi silat, yang mana pesilat negara yang akan jadi coach di antara Jufri Jamari, kita ada juara dunia 4 kali yang akan bersama-sama dengan kita untuk menghidupkan akademi silat. Dan yang terbaru insya-Allah kita akan siapkan juga stadium e-sport untuk budak-budak datang main game, main PS5, main PUBG, Mobile Legend. Tapi waktu solat wajib kena solat. Dan tuan-tuan boleh datang ziarah sendiri insya-Allah. Baik, terakhir Ustaz, bagaimana, mungkin ada para penonton tanya Ustaz, tertanya-tanya, bagaimana untuk sama-sama kita nak bantu merealisasikan usaha Madat ni dalam pembangunan dakwah dunia moden Ustaz? Sedikit panduan. Okey, baik. Tuan-tuan rahmati Allah boleh ke madatcenter.com, madatcenter.com, tengok di bawah tu nanti. Kita tuan-tuan boleh datang sendiri ke Murtada Dakwah Center. Kita ada semua kelengkapan dan masjid kita pada bulan Ramadan ni pun tak relax. Kan kita atok imam-imam semua khari-khari muda. Kita ada Amar Mukhlis, kita adanya Imam Muzammil Hasballah 5 hari datang di tempat kita, Ustaz Hanan Ataki, kita ada Syekh Karim, kita ada Imam Ustaz Syukri Ali, Imam Sudais. Semua ni anak-anak muda belakang kita bawa, kita ketengahkan untuk kita imarahkan masjid. Dan tuan-tuan siapa yang menyumbang untuk masjid, tuan-tuan sedia maklum ada 40 hari berbaki ni, finishing lah kos yang paling tinggi. Finishing ni mendalam belanja hampir 1 juta. Jadi saya perlukan dalam sebulan ni sekitar 1 juta ringgit untuk kita bayar untuk kesiapan masjid. Jadi saya mengalu-alu, kalau 1 juta ni saya seorang jual buah pinggang demam saya. Tak boleh tuan-tuan. Saya mengharapkan bantuan tuan-tuan. Kalau pagi ni yang menonton ada sekitar 10,000 orang, pakat derma seorang 100 dah cukup 1 juta kita. Dan kalau yang menonton ni ada 1,700 orang di Facebook, menderma seorang 1,000, maka dah settle dah 1.7 juta ringgit hutang kita dengan kontraktor tuan-tuan. Maka kita jalankan kempen wakaf buat mak ayah RM1,000. Tak ada 1,000 jangan risau, mungkin baru beli peluk dekat duit habis, maka boleh derma dengan berapa nilai tuan-tuan. Tuan-tuan tengok ada QR Pay di situ. Tuan-tuan, ni sistem yang kita ada termasuk auto debit. Maksudnya tuan-tuan pening kadang-kadang lupa kan, kita makan semut banyak kadang terlupa nak buat setiap bulan, maka boleh ada dalam sistem auto debit yang kita dah buat kat sistem kita, boleh potongan gaji setiap bulan pun tak apa, selama 10 bulan tu RM1,000 satu lot. Tak ada 1,000 jangan risau, tuan-tuan tolong share kepada orang ramai pun dah cukup berfaedah kepada kita. Macam mana tuan-tuan share live pada pagi ni pun dah bagi kebaikan. Dan siapa yang tak ada duit jangan risau tuan-tuan. Siapa yang menyumbang ataupun tak menyumbang, tuan-tuan pergi ke madatcenter.com, ada 58 e-book secara percuma kita akan bagi. Sampai demam tuan-tuan baca, ada berguling-guling pun tak habis. Tuan-tuan tengok gambar tu, ada 50 e-book lebih yang tuan-tuan boleh ambil faedah dan baca sebagai manfaat hadiah daripada Murtada Dakwah Center kepada tuan-tuan. Pagi ni buku khusus dalam The Amazing of Al-Fatihah
yang tuan-tuan boleh ambil, perbetulkan Fatihah sebelum masuk Ramadan, kerana 17 kali sehari kita baca, biarlah dalam keadaan yang terbaik. Jadi dalam tu ada The Amazing of Fatihah, dan yang lain ada 50 ibu yang lain tu ambil sebagai faedah dan manfaat untuk kita bersama. Yang tak menyumbang pun tak apa, direct kepada madatcenter.com, ambil secara percuma. Yang ada duit derma. Jadi sama-sama kita usahakan 1 juta dapat buat pagi ni, insya-Allah, dengan asbab perkongsian kita, mudah-mudahan. Amin, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Taala memberkati mereka yang turut menyumbang. Paling kurang Ustaz doakan mudah-mudahan dipermudahkan urusan Madat ataupun Murtaza Dakwah Center. Baik, Fadil Ustaz, saudara-saudara, kita akan tamat para penonton di TV3. Kita akan sambung lanjutan 30 minit siaran tambahan di TV9 selepas ini. Terus dia menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, masih lagi terus setia bersama dengan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Tuan-tuan dan puan-puan bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin, insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, masih lagi kita di pagi Jumaat ini kita bersama dalam Tanyalah Ustaz untuk topik Gen Z sahabat masjid, generasi Z sahabat masjid, dan kita masih lagi bersama Ustaz Yaakob Yusra untuk lanjutan 30 minit siaran tambahan Tanyalah Ustaz di TV9 ini. Sekali lagi Ustaz, kita mengucapkan jutaan terima kasih kepada sahabat-sahabat para penonton yang sudi untuk sama-sama menonton kita bersama sehinggalah jam dan juga detik ini. Dan yang paling utama untuk kita ucapkan jazakumullah khair kepada mereka yang sudi untuk berkongsi ataupun tekan siaran pada pagi ini di Facebook. Terima kasih, teruskan share anda, teruskan siaran, berkongsi siaran kita pada pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi sebahagian daripada sedekah kita di pagi-pagi hari pada hari Jumaat ini, Ustaz. Baik, kita ada soalan yang berikutnya untuk kita raikan, Fadil Ustaz. Di Facebook kita ada Al-Syal yang bertanya, apakah peranan masjid dalam memberi keutamaan dan keistimewaan untuk golongan remaja dan muda supaya mereka minat untuk datang dan hadir ke masjid mengikuti aktiviti-aktiviti masjid? Dan yang kedua, adakah dengan cara berdakwah melalui psikologi, emosi dan motivasi dengan mendekati golongan muda dan remaja zaman kini mampu memberikan kesan dan minat mereka kepada masjid, Ustaz? Baik, terima kasih kepada yang bertanya Puan Al-Syal. Berkaitan yang pertama, ada 2 soalan di sini. Yang pertama berkaitan apakah peranan masjidnya dalam memberi keutamaan dan istimewa kepada golongan remaja. Baik, of course satu cabaran yang besar kepada mana-mana masjid di seluruh dunia untuk kita nak menyusun satu program yang bersesuaian dengan keperluan untuk anak-anak muda ini datang, kepada kanak-kanak, remaja sampailah kepada warga emas, untuk mereka berada di masjid. Yang pertama, apa peranan masjid yang perlu buat adalah asasnya mudah. Saat kita tak mampu membawa dakwah kepada mereka, maka saat kita tak boleh bawa dakwah mereka kepada kita, maka kita bawa dakwah kita kepada mereka. Selagi mana tidak bercanggah dengan syariat, maka welcoming to make any program yang memberikan faedah kepada anak-anak muda ini. Kalau di Eropah, mereka buat satu program khas untuk, saya pernah sampai di masjid di Jerman, nama Masjid Cologne. Mereka buat satu dialog anak-anak muda. Mereka buat program yang perdebatan budak-budak muda ini di masjid, membuatkan audien tu datang dan secara langsung mereka boleh berjemaah. Apa yang bestnya pada objektif program, kamu boleh berkhilaf dalam kamu berdebat, tapi jangan berkhilaf ketika kamu solat berjemaah. Dia duduk satu saf. Itulah kehidupan kita. Kita berbeza dalam bab politik, berbeza dalam bab mazhab, kan, minat bola, pasukan leleng, tapi boleh ada penyatuan ketika mana Allah tarbiyah kita di padang mahsyar nanti dah tak ada beza. Ketika solat tak ada beza. Hang ni pemimpin ke rakyat, kerajaan, pembangkang, ulama, ustaz, waktu semayang kena ikut Tok Imam. Walaupun kita ni jawatan besar, Tok Imam tu mungkin hanya di SPM, tapi ketika kita menjadi makmum, wajib kita kena ikut, tak boleh bantah. Walaupun kita ni great jursa sekalipun, tak boleh kita bantah, saya Datuk, saya mana boleh kena ikut dia budak. Tak ada. Itu Islam ajak kepada kita. Maka kita bawa dakwah kepada mereka. Sebab tu saya kata perlunya satu ajakan paradigma yang baik kepada semua jawatan kuasa, termasuk tak kisahlah muda ataupun tua ataupun yang dah berumur ini, adalah kita cuba brandingkan satu penjenamaan yang baik untuk anak-anak muda. Kan, janganlah buat nama program apa kursus. Dengar kursus pun budak dah tak mau masuk dah. Kan, kursus pengurusan jenazah. Memang yang datang tu pun bakal jenazah je lah. Kan, cuba kita buat program, contohnya penjenamaan yang anak muda ni rasa, contohnya ilmu sepanjang hayat, atau boleh nama yang pelik-pelik sikit,
kan, urus jenazah cara geng muda punya ni kau, geng muda urus jenazah kau, biar nampak nama program tu anak muda ni nama kursus tentang nama kursus tu dia lari dah. Kan, dia ni kelas pembacaan Al-Quran dengan tartil. Allahu Akbar, nama program pun demam, seminggu punya panjang nak baca, maka budak-budak akan lari. Maka sebab tu saya kata kena ada penglibatan untuk combination within orang-orang lama dan orang-orang muda ini agar kita boleh meraihkan idea mereka. Dalam masa yang sama kita menambah baik apa yang kurang. Maka inilah dipanggil uswatul hasanah, yang tua tunjukkan teladan yang baik kepada yang muda menghormati yang tua, maka akan ada satu kebaikan bersama tadi, insya-Allah, mudah-mudahan. Dan menjawab soalan kedua tadi pula, dia kata macam dari segi dakwah, dari segi psikologi dan emosi untuk tarik minat anak muda. Baik, saya suka dengan satu quote yang disebut oleh Jim Henson. Henson dia sebut apa, dia kata apa, when you cannot beat them, join them. Bila kita tak boleh nak lawan dengan anak muda, maka kita cuba untuk bersama dengan mereka. Bukan suruh bergelak sakai macam mereka, tapi cuba memahami konsep kehidupan mereka agar kita boleh bercakap laras bahasa yang sama dengan mereka. Kan? Janganlah menjadikan gap yang jauh. Betul. Untuk makluman tuan-tuan dan rahmati Allah, terima kasih Al-Syal yang bertanya. Dalam tahun 2019, sebab saya buka pusat e-sport, maka saya study tentang alhamdulillah kebetulan pula tajuk FYP degree saya tentang anak-anak muda ini. Tahun 2019 kita ada sekitar 4.5 juta pengguna mobile phone yang addict ni maksudnya yang ketagih. At least dia akan spend 5 ke 6 jam sehari. Itu dah sebut sebagai addict lah, ketagihan. Sebabkan PKP 2022, sebabkan PDPR, work from home, maka pertambahan gadget dalam kalangan masyarakat bertambah sehingga 30%. Maksudnya daripada 4.5 sekarang ada sekitar 5.9 juta pengguna mobile phone yang ketagih. Dan angka itu tidak menurun walaupun angka COVID dah menurun. COVID dah mungkin dah bertenang, tapi ketagihan tidak pernah bertenang. So bayangkan kalaulah tidak kita mencari satu langkah solusi dari segi psikologi emosi untuk mencari penyelesaian kepada 5.9 juta anak-anak yang sedang ketagihan ini, maka something wrong somewhere akan berlaku kepada kepimpinan negara dalam sasiah dalam negara kita. Maka tugas kita semua bersama, tanpa kita meletakkan perbezaan bangsa, perbezaan apa jua dari segi umur, perbezaan mazhab, tolong letak tepi, fokus kepada pembangunan anak-anak muda ini agar 5.9 juta ini dapat kita selamatkan daripada hanyut dibuai mimpi dengan ketagihan gadget ini, insya-Allah, mudah-mudahan. Allahu Akbar. Itu satu harapan yang besar kita letakkan, kerana pada hari ini generasi muda, bukan generasi muda saja Ustaz, bahkan generasi yang lebih dari itu pun, dewasa pun sama juga dari sudut penggunaan gadget dan juga telefon ni Ustaz. Sama-sama kita uruskan dengan betul dan juga bijak. Baik, kita dapat Sujat di Facebook untuk soalan yang berikutnya. Apakah komen Ustaz mengenai AJK masjid yang hanya mementingkan keindahan dan prasarana masjid tetapi kurang agenda untuk pengimarahan masjid, terutamanya terhadap generasi ataupun golongan Z ni Ustaz? Dan sedikit beberapa masjid saya tengok inisiatif dah mula berjalan, iaitu dia bagi sedekah subuh kepada anak-anak yang datang solat subuh berjemaah, dan ada yang buat cabutan bertuah bagi basikal setiap bulan. Saat ini satu inisiatif yang baik yang mungkin boleh dicontohi. Sedikit pandangan daripada Ustaz. Terima kasih kepada Pak Sujat, soalan yang baik untuk kita semua, kita semua. Jangan duk tala ke AJK saja, kepada kita semualah, sebab menghidupkan masjid adalah tugas kita bersama. AJK adalah orang tugas pelaksana PIC saja. Bukan mokpok dia punya masjid, tidak. Jangan mengeksklusifkan masjid itu kepada hak-hak golongan tertentu. Baik, mengenai masjid yang fokus kepada keindahan prasarana, kita setuju juga dalam bab mengindahkan, tapi janganlah sampai tidak ada pengimarahan. Masjid sikit punya cantik, programnya tidak ada pun tak boleh. Kerana masjid, kalau kita tengok Masjid Nabawi, yang mana menjadi keutamaan? Indah dulu ke imarah dulu? Imarah dulu. Masjid Nabawi dibina hanya dengan pelepah-pelepah tamat. Tak ada bata ABS ke, bata konkrit kubah sampai besar-besar, PA system pun tak ada. Masjid Nabawi dibina hanya dengan pelepah-pelepah tamat, berlantaikan dengan padang pasir. Tetapi subhanallah, selepas diimarahkan, maka diindahkan ketika adanya kewangan yang baik. Maka sama, yang mana menjadi keutamaan, imarah dulu baru indah. Tapi kalau ada duit nak mengindahkan, sama-sama kita bawa sebagai pengimarahan, agar tak adalah masjid nampak uduh sangat. Betul. Macam saya kata tadilah, kadang-kadang masjid macam rumah hantu, tandas macam museum kan. Masuk tengok belayang tu, si ada
pajeri yang tak pelas pun duk ada kan, kadang-kadang masuk nak kencing buharing semacam. Maka jangan mengkotorkan. Ingat Nabi kata an-nazafatu minal iman, kebersihan separuh daripada iman. Kecantikan, Allah itu cantik dan Allah suka pada kecantikan. Maka indah dan bersih itu juga tuntutan agama, tetapi untuk masjid imarahkan dan indahkan dia. Maka insya-Allah dua kombinasi ini berlaku, maka akan ada jemaah yang Allah akan campak hati mereka, dilembutkan untuk hadir. Insya-Allah, mudah-mudahan. Allahu akbar, insya-Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan terjawab soalan sahabat kita yang bertanya. Ada satu masjid itu budak-budak ada bila masuk je jemaah dia pakat lawan susun selipar. Rupanya ada orang yang duk bagi RM2 Ustaz. Masya-Allah, ni satu galakan yang boleh kita sama-sama ambil pengajaran dan juga sama-sama kita contohi. Saudara sedang menonton, jangan ke mana-mana. Tanyalah Ustaz akan berehat sekali lagi. Terus setia menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, sehingga ke hujung rancangan masih lagi terus dia bersama dengan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Tuan-tuan dan puan-puan, bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala, masih lagi kita dalam Tanyalah Ustaz pada pagi ini bersama Ustaz Yaakob Yusra untuk sama-sama kita membicarakan generasi Z, sahabat masjid, Gen Z, sahabat masjid. Baik Fadil Ustaz dan juga sedang penonton, ayuh sama-sama kita pelajari dan fahami kitab suci Al-Quranul Karim menerusi rancangan My Quran Time setiap hari jam 12 tengah hari di TV9 dan juga di saluran Astro 149. Sama-sama kita mengimarahkan majlis ilmu dan juga pengajian Quran kita, insya-Allah. Baik Fadil Ustaz, Gen Z sahabat masjid, kita ada soalan yang berikutnya untuk sama-sama kita kongsikan kepada sahabat penonton pada pagi ini. Sebelum tu Ustaz, bila sebut tentang galakan, dorongan, bimbingan kepada anak muda, tadi Ustaz sebut dari sudut psychologically. Betul dia sebut dia, psychologically ataupun secara psikologinya melalui emosi dan sebagainya. Cara nak memahami anak muda ni dengan cara yang pelbagai. Kadang-kadang kita dah cuba dah menyelami sebagai mak ayah, tapi zaman kita ni tak sama Ustaz dengan zaman mereka ni Ustaz. Jadi cabaran yang besar. Mungkin sedikit panduan daripada Ustaz. Sudah pasti nak berkomunikasi dengan bahasa anak muda ni satu cabaran yang besar lah. Dia kata ustaz tak apalah, ustaz muda jadi boleh nak bercakap dengan bahasa mereka. Baik tuan-tuan, yang pertama kita kena faham anak muda ni dia pun bukan jahat. Dia cuma nakal. Macam kita lah, kecil-kecil dulu kita buah juga. Betul. Kan? Paklong-paklong, JK macam duk menonton ni. Kita dulu buah juga. Sebelum ada janggut panjang. Main dah tua-tua ni kadang berjenis sikit. Maka seperti mana Allah memberikan ruang dan peluang kepada kita, maka kita juga layaklah memberi peluang dan ruang kepada mereka. Kan? Maka sebab tu saya kata, ingat manusia ni dia akan bermusuh dengan benda yang dia tak tahu. Jadi kita jangan bermusuh dengan mereka sebab kita belum mengenal anak-anak muda ini, Gen Z ini. Saya yakin kita faham. Itu Ustaz, kami bukan apa Ustaz, kami geram kadang-kadang bila depa main, depa duk main telefon, depa duk berlari dalam masjid, depa bising. Tuan-tuan, yang pertama, berlari dalam masjid ni dalam surau budak-budak itu sebab fitrah dia. Kalau tak berlari itu kena pelik. Tiba-tiba dia main duduk lain bawa macam tiba-tiba budak-budak tu bawa tasbih, bukan tasbih biasa, orang mutu tasbih dia. Hak tu pelik tuan-tuan. Kalau berlari tu normal. Saya pergi minggu lepas di satu surau di Melaka. Tu surau-surau orang have lah. Kan saya tengok kan. Saya masuk dalam masjid tu, dalam surau tu bising. Tapi saya gelak, saya senyum. Dia kata kenapa Ustaz? Saya kata saya seronok bila tengok budak-budak berlari, ada suasana tu. Dia kata tak apa kau Ustaz, segi budak-budak bising. Saya kata okey, bagi dia main. Dia kata Ustaz tak apa kau dia bising. Saya kata tak apa. Dia berlari dalam masjid tak apa. Yang saya tak susah hati kalau budak-budak berlari dalam masjid. Saya susah hati kalau orang tua dah tua-tua berlari daripada main masjid. Yang tu yang patut kita bimbang. Maka pada anak muda ini kita usahakan untuk kita duduk dengan mereka, ada komunikasi dengan mereka. Mungkin sekali-sekali pihak jawatan kuasa masjid bagi peluang, contohnya hari Khamis, hari Jumaat, bagi budak-budak muda ni masak di masjid. Dia pun nak masak menu apa, dia pun masak, orang tua-tua makan. Sedap tak sedap nombor 2. Bagi mereka, bagi. Lepas tu saya kata libatkan mereka. Contohnya seminggu sekali bagi mereka masak, gotong royong.
bagi mereka buat contohnya aktiviti-aktiviti tertentu yang bermanfaat untuk mereka, bagi dana ataupun bajet contohnya 1,000 sebulan untuk aktiviti mereka hidupkan. Mereka buat tournament futsal, badminton, wujudkan rakan sahabat masjid yang melibatkan aktiviti sukan. Ini dah lah habis sembahyang pukul 9, pergi kedai kopi sembang sampai pukul 11 kan, balik lena. Tu yang Allah, bukan kencing manis, kencing orang semua ada nanti. Maka kita usahakan hidupkan, imarahkan dengan segenap perkara, insya-Allah. Allahu akbar, insya-Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan terjawab ataupun menjadi panduan kepada kita bersama. Baik, Saziatul Siddiq Ustaz, untuk soalan yang berikutnya di Facebook berkenaan dengan tadi kita dah mention tentang cabutan bertuah ataupun bagi imbalan ni kepada anak-anak ni. Baik Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah dengan memberikan hadiah, yakni cabutan bertuah kepada generasi Z yang hadir mengimarahkan masjid? Ini kerana ada segelintir mengatakan tidak boleh diamalkan kerana kelak mendidik generasi Z ini niat hanya kepada material semata-mata. Mohon pandangan Ustaz, terima kasih. Jadi tak ikhlas pula dia kata Ustaz. Ini mungkin diluruskan pandangan dia Ustaz. Baik, terima kasih kepada Puan Saziatul Siddiq. Soalan yang baik berkaitan reward and punishment. Manusia ni tuan-tuan memang satu benda yang kita kena akui, manusia suka kepada reward dan tidak suka kepada punishment. Betul. Dan inilah yang dibuat oleh Nabi SAW dan Allah ajarkan manusia dengan cara itu. Maka Allah sebut dalam Al-Quran, ganjaran pada orang yang baik syurga, orang yang jahat neraka. Ada pahala pada orang yang melakukan amal. Faman ya'mal misqal zarratin khairan yarah wa man ya'mal misqal zarratin syarran yarah. Yang buat baik akan ada balasan kebaikan, yang buat buruk akan ada keburukannya. Maka begitulah juga konteks bila mana kita memberikan hadiah. Sebenarnya hadiah dalam mendidik itu benda yang baik. Benda yang baik. Tapi janganlah sampai tua-tua umur 60 pun nak hadiah. Habaq kalau suami dia sayang tak mau semayang kalau abang tak bagi peluk dakap. Janganlah, itu lak sangat. Pada budak-budak itu bersesuaianlah dengan umurnya. Yang mereka sangat berhajat kepada sesuatu. Tuan-tuan sedar tak sedar, tuan-tuan dan saya duk buat dah pendidikan reward ni. Contohnya bila main Ramadan ni kita habaq pakai anak. Siapa puasa penuh dapat duit raya. Cuba tengok macam mana kesungguhan anak dalam melaksanakan ibadah puasa disebabkan reward yang kita buat. Maka jangan kita buat pada puasa semata-mata, tapi buat dengan solat, buat dengan Al-Quran. Saya cuba melaksanakan apa yang saya cakap tadi pada anak. Isteri dengan saya buat satu surat. Pada umur 6 tahun tu dia nak hafal Quran, kita buat surat khas. Dia sign, saya sign, isteri sign. Dan alhamdulillah istiqamah sampai hari ini, bila ada surat perjanjian tu dia ikut. Setelah kita buat reward, saya ambil orang datang di rumah, ajak dia Quran sejam, dalam sejam lagi main game. Ustaz tu ajak main game. Tapi seronoklah dia sebab dia dapat apa dia nak dan dia boleh penuhi apa yang kita nak. Sebab tu saya kata tadi kena ada win-win situation. Dia nak sesuatu, contohnya kita tanya, cuba tuan-tuan pernah tanya dah anak tuan dia nak apa? Tanya dia Alung, Anga, saya tanya Fatih nak apa untuk bulan depan? Dia kata baru ni dia nak teropong. Teropong bukan nak skodeng orang, teropong yang tengok bulan. Saya terkejut, apa dia ni nak teleskop? Teleskop. Jadi saya kata betul ke Fatih? Betul. Dia kata tak apa, Fatih pakai duit Fatih. Tak apa, dah. Walid nak bagi hadiah dengan mama. Dengan syarat Fatih habiskan hafalan juzuk amma. Yang menariknya tuan-tuan, bila dia tahu dia boleh capai satu benda dengan apa yang dia buat, pukul 5 pagi konsisten dia bangun sendiri, dia hafal Quran sendiri. Kadang-kadang malu kita, dia gerak, Walid boleh tak dengar hafal Fatih nak hafal Quran. Malu kita. Bukan kata anak saya baik, dia yang baik. Kalau nak harap saya balik awal. Maka sebab baru kita faham, maksudnya apa yang Nabi ajarkan dengan memberi hadiah itu satu benda yang sangat baik. Maka Allahumma salli sama, jangan kedekut masjid-masjid pun, gunalah duit yang ada sumbangan orang ramai untuk dana kebajikan. Niat kita sedekah kepada anak-anak ini, buat tabung macam kata tadi, bagi hadiah. Macam saya untuk Ramadan ni, untuk masjid kami bagi hadiah PS5, motor sebiji, hadiah pergi umrah. Siapa jemaah yang paling konsisten datang masjid? Kalau Ustaz, orang tanya Ustaz pakai duit sumbangan tak? Yang tu kita ada tajaan, alhamdulillah ada orang nak sponsor umrah, ada orang nak bagi motor, basikal ada 20 biji basikal. Hampa kayu sampai tercabut kaki. Kan? Bagi budak-budak PS5 tu, anak muda dapat PS5, budak-budak dapat basikal. Orang tua dapat motor, dapat pergi umrah. Maka kita nak hidupkan suasana itu walaupun dengan ganjaran, bukanlah datang sebab ganjaran, tapi datang dengan sebab nak mengabdikan diri kepada Allah. Dalam masa yang sama ada sesuatu yang mungkin menjadi ada orang-orang tertentu yang dapat. Mudah-mudahan insya-Allah. Allahu akbar. 20 biji basikal Ustaz, 20 buah kongsilah dengan masyarakat Ustaz. Masya-Allah, tabarakallah. Baik Ustaz, saya kira ni soalan terakhir yang boleh kita kongsikan kepada sahabat penonton kita. Jai bertanya, boleh Ustaz kongsikan apakah ganjaran yang menanti
bagi seseorang yang masa mudanya tertarik dan sentiasa berdamping dengan rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Ustaz, kita dah masuk Ramadan ni Ustaz, mungkin sedikit panduan khususnya kepada kita semua persiapan sebelum masuk ke Ramadan, untuk khusus juga kepada generasi Z dan juga pihak masjid yang boleh kita lakukan bersama Ustaz. Dan juga soalan. Pertama kita jawab soalan Jai tadi. Nama macam gangster tapi tengok soalan, subhanallah, nak berdamping dengan Allah. Sebab tu don't judge book by its cover. Tengok nama macam lolak tapi hatinya subhanallah jauh lebih beriman daripada kita mungkin. Kan, baik tuan-tuan rahmati Allah, macam mana apakah ganjaran kepada orang khususnya anak-anak muda yang ada kedekatan hatinya, taqarrub ila Allah dalam pada usia muda. Dalam satu hadis qudsi disebut Allah Subhanahu Wa Taala delay ataupun melewatkan kiamat berlaku kepada manusia ataupun alam ini apabila adanya golongan orang muda yang mereka ini khusyuk beribadah walaupun di zaman mereka penuh dengan kesibukan kelakuan ini. Bila mana anak muda ni patutnya mereka ni dengan hiburan, dengan kesibukan kemanisan, keseronokan, disebut dengan hedonisme, dengan budaya yang berseronok tak habis-habis. Tiba-tiba mereka ada kedekatan hatinya dengan Allah, maka ini disebut dalam hadis qudsi, golongan inilah yang Allah Subhanahu Wa Taala memberikan dengan asbab ibadah mereka berlakunya penambahan dari segi untuk ruang kita bertaubat kepada Allah. Sebab tu kita kena berterima kasih. Saya ucap terima kasih kepada anak-anak muda Gen Z yang mereka ada kedekatan hati dengan masjid. Dengan sebab adik-adik ni, anak-anak ni lah, kami orang tua-tua yang banyak buat dosa ni ada peluang dan ruang untuk kami terus bertaubat dan bertaubat. Mungkin kalaulah tidak ada anak muda yang buat ibadah ini, kita dah mungkin tak ada ruang dan kesempatan tersebut. Maka berterima kasihlah kepada mereka. Kalau saat lagi hari Jumaat tuan-tuan pergi di masjid, nampak ada anak-anak muda ni pergi peluk mereka, ucap terima kasih. Terima kasih adik nak, terima kasih anak-anak main masjid, pakcik doa terus istiqamah sampai mati. Minta mereka doa pula kepada kita, mungkin doa mereka lebih makbul insya-Allah. Dan tadi saya menjawab sedikit soalan daripada sahabat dan adinda saya dari Anas, apa pelan tindakan yang boleh kita buat. Kita berbincang dah sejam, hampir sejam setengah. Kita tak mau sekadar perbincangan sembang kari leleh apa tak boleh nak buat. Kita nak actionable knowledge yang balik semua boleh buat. Rakan-rakan yang menonton, sama ada anak khariah, jawatan kuasa, lebih-lebih lagi apa benda pelan tindakan. Tuan-tuan ada 6 benda yang saya sebutkan, tuan-tuan kita cuba terus buat. Yang pertama, pihak masjid cuba memberikan keselesaan fasiliti yang terbaik untuk masjid. Sebab main Ramadan tu ramai akan main. Jadi bagi keselesaan, aircon servis ni kadang-kadang aircon daripada zaman Tok Naduk tak pernah servis. Orang main sampai sesak nafas sebab apa, kotor dan tak sejuk langsung. Aircon tu kira lebih pada macam mesin keluar macam dilihatkan kat lampu isyarat macam orang tu yang wayang kulit. Jangan, tolong servis. Yang pertama keselesaan. Kapet tolong basuh bagi elok. Kalau kapet perlu tukar segera. Allah akan bagi kecukupan duit pada tuan-tuan. Keselesaan tolong buat bagi betul. Tandas bagi elok. Kan, upah orang lah kalau penyegan malas sangat ni. Tok Siok umur 80 larat Tok Siok tu nak pergi bersih seorang-seorang. Buat gotong royong, bersihkan fasiliti. Yang kedua, pihak masjid tolong Ramadan jangan kedekut. Upah rela. Pergi dekat pejabat rela, ambil setiap malam rela untuk jaga keselamatan masjid. Sebab banyak berlaku kecurian, jadi orang malas pergi masjid. Jangan kedekut duit masjid. Guna untuk kita, upah rela setiap malam ada. Yang ketiga, usahakan bagi ada pengasuh kanak-kanak. Cari orang-orang kampung, orang susah ni, mai bawa mereka ke masjid untuk tengok budak-budak. Sebab takut kena colek lah apa semua kan. Bagi ada ni macam dengan kindergarten untuk budak-budak ni. Nursery. Budak-budak mak ayah memayang, anak-anak tinggal kat belakang tu. Semua masjid boleh buat. Yang keempat, bagi ada imam yang bacaannya sedap dan lunak. Setahun sekali orang nak main semayang ramai-ramai ni tuan-tuan, biarlah orang rasa ni. Dia tok imam baca, ya Allah Rabbi. Kita be respect kan, jemaah yang main ni tok imam baca kadang-kadang tu yang sangat kurang memuaskan. Jadi Ramadan kita ambil anak-anak muda ni agar mereka lebih selesa. Dan yang kelima, bagi ada PA system yang ni. Kadang-kadang mikrofon tu sampai kena kulum baru nak keluar suara. Kadang-kadang sampai tarik suara. Maka servis semua benda ni. Dan yang terakhir, kalau ada kemampuan, bagi ada jamuan sikit. Orang suka dengan makanan. Tak habis duit jangan risau. Tuan-tuan percayalah, pegang kata-kata saya, tuan-tuan, what you give you get more. Masjid akan lebih imarah dan lebih banyak duit
ketika tuan-tuan imarahkan, insya-Allah mudah-mudahan. Allahu Akbar. Apa yang ada di sisi kita yang kita simpan akan habis, di sisi Allah jualah yang kekal selama-lamanya. Itulah harta kita yang sebenarnya. Terima kasih kepada Ustaz. Sudah tak sudah kita telah pun sampai ke penghujung siaran kita untuk Tanya Ustaz pada pagi ini, Generasi Z Sahabat Masjid. Sekali lagi terima kasih kepada Ustaz Yaakob Yusra. Kita minta Ustaz tutup dengan sedikit doa di pagi Jumaat ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati kita, insya-Allah. Baik, terima kasih. Jom kita tutup dengan doa, moga daripada kalangan kita mencintai orang, mencintai masjid dan anak-anak kita menjadi zuriat yang kedekatan hati dengan masjid, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Ya Tuhan, kami ampunkan dosa-dosa kami, kepada ibu dan ayah kami, guru-guru kami, pemimpin kami, jiran tetangga kami, sama ada dalam keadaan kami sedar atau kami tak sedar. Ya Allah, Ya Latif, lembutkan hati kami. Ya Allah, hati kami keras dengan dosa dan maksiat yang telah kami lakukan. Ya Allah, Ya Allah, tangan yang kami tadah pada pagi ini, tangan yang banyak buat dosa, yang buat maksiat, yang melakukan kemungkaran. Ya Allah, kalau kau tak ampunkan kami, kami takut kami akan diazab dengan azab yang pedih. Ya Allah, Ya Allah, sebagai mak dan ayah, kami banyak menzalimi hak anak-anak kami. Kami tak tunjukkan teladan yang baik kepada mereka. Kami jarang pergi masjid, maka mereka jauh dengan masjid. Maka Ya Allah, kau berilah kelembutan hati kepada kami untuk jadikan teladan yang baik kepada anak-anak kami, kepada zuriat kami. Ya Allah, Ya Allah, kau jadikanlah anak kami dan kami sebagai orang yang ada kedekatan hati dan keterikatan hatinya dengan masjid dan surau dekat dengan kami. Ya Allah, Ya Allah, pada kami yang masih ada mak ayah, kau izinkanlah kami berbuat baik dan berbakti kepada mereka, perelokkan akhlak kami di hadapan mereka, lunak rendahkan suara kami saat kami berbicara dengan mereka. Ada perkataan dan perbuatan yang pernah kami lukakan hati mak ayah kami, izinkan suara kami mohon kemaafan. Ya Allah, kami takut dengan akhlak yang buruk tersebut kau akan mengembalikan zuriat yang derhaka kepada kami nantinya. Ya Allah, Ya Allah, kalau mereka telah meninggal dunia, permudahkan urusan mereka di sana, lapangkan kubur mereka, hiasilah kubur mereka sebagai taman-taman syurga-Mu. Ya Allah, Ya Allah, pada kami yang sakit, sembuhkan penyakit kami. Pada kami yang jahil, kurniakan fahaman ilmu kepada kami. Pada kami yang masih makan harta haram, riba, rasuah, syubhah, ampunkan semua dosa-dosa bagi kami. Ya Allah, Ya Allah, pada keberkatan majlis ilmu Tajalah Ustaz pada pagi ini, Ya Allah, rahmatilah keluarga kami, campakkan istiqamah kepada semua rakan-rakan penonton Tajalah Ustaz, agar kami boleh istiqamah sampai mati, dan berilah taufik hidayah, bimbingan kepada jiran tetangga kami, sahabat handai kami yang boleh mungkin belum mereka menghidupkan pagi hari dengan majlis ilmu. Ya Allah, Ya Allah, permudahkan semua urusan kru yang terlibat. Ya Allah, yang bersusah payah daripada seawal subuhnya. Ya Allah, untuk memastikan program kami berjalan dengan lancar dan baik. Ya Allah, dan beri sahabat kami dan yang ada semua-semua. Ya Allah, diberikan kemurahan rezeki dan kesihatan yang baik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah, sekali lagi terima kasih kepada sahabat para penonton dan juga Fadil Ustaz Yaakob Yusra. Mudah-mudahan apa yang kita dengar dapat kita sama-sama amalkan dan juga sampaikan. Esok Tanya Ustaz akan kembali bersiaran bersama dengan Da'i Hakim dan juga Ustaz Roslan Muhammad untuk sama-sama kita membicarakan sekeluarga ke syurga. Sama-sama kita menonton Tanya Ustaz. Biar tahu jangan tiru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.